Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Malam ni kita dah masuk chapter yang ke-8. Right, so it's been a long way lah. Okay. Dan it's been a long way, it's been a long journey. Tak adalah long sangat kan, baru berapa bulan, but to be able uh, to go on live almost every night, bukan benda yang senang lah. Okay. It consumes a lot of energy kan, it consumes a lot of time, preparation apa semua kan, but at the end of the day, apa yang saya nak adalah saya nak tengok you all berjaya sebenarnya. Okay. Itu sebab saya buat live percuma almost every night. But anyway, kita akan teruskan juga tajuk kita pada malam ni. Dan sebelum tu izinkan saya untuk menjawab salam daripada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tadi yang saya perasan komen, dia tanya lagu ni siapa yang pilih. Tak, lagu ni sebenarnya saya sendiri yang pilih. Right, saya sendiri yang pilih. Tim saya yang letak bagi saya dengar. Saya cakap saya nak ni. Jadi diorang yang akan masukkan lah. Jadi sebenarnya lagu memang saya secara peribadi yang pilih lah. Dan saya memang peminat muzik jazz lah sebenarnya. Okay. Daripada sekolah memang saya dengar muzik jazz upbeat. Alright. Dan memang ada research pun yang menunjukkan yang kalau you dengar muzik jazz, dia merangsang minda, dia merangsang kita punya kepala otak kita ni dirangsang lah. Jadi memang daripada sekolah memang saya layan muzik jazz lah. Alright. Jazz upbeat, dia lebih kepada jazz upbeat lah. Dia tak adalah jazz yang long lay sangat kan. Jadi bukan nak cakap saya pandai sebab minda saya dirangsang, tak. Sebenarnya saya ni tak pandai mana, cumanya saya tahu macam mana nak buat shortcut semua benda. Right, and I'm not the bright students pun anyway, but I always know how to overcome things and make things easier lah. So itu sebab kenapa apa yang saya share, saya cuba simplifykan. I try to eliminate those things yang pada pandangan saya tak perlu you tengok lah. All those kind of things is a noise. Okay, jadi apa yang saya sharekan semua benda yang telah disimplifykan, yang sudah dimudahkan. Okay. Jadi hopefully you dapat manfaat lah daripada segala live saya yang saya sharekan kepada you all semua. Alright. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah basically chapter 8 ni adalah mengenai indicator. Sebab ramai yang tanya saya jenis indicator macam mana nak pakai apa semua. So to keep things simple, malam ni kita akan buat introduction. Jenis-jenis indikator yang ada dekat luar sana lah, yang sering digunakan pakai oleh para market technician dan juga para traders yang ada dekat luar sana. Tapi mostly yang saya akan sentuh, bukanlah mostly, semua yang akan saya sharekan adalah yang mana saya pernah pakai dan so far jadi duit. Okay. Bukan saya tak tahu secara teorinya benda-benda lain tu macam mana nak buat. Come on man, I'm a technical chartist babe. Right, ambil MSTA. Okay. Jadi I got MSTA babe. Jadi bukan saya tak reti, bukan saya tak faham. It's just that I don't see how it fits dekat dalam bursa. Anyway, memang saya dah pernah buat backtest and for me it fails. Right. Tak jadi duit. Dia lebih banyak loss daripada banyak win. Jadi saya decide no, ini tak sesuai. Okay. Yang ni tak sesuai. Tapi apa yang sesuai? Mana yang jadi duit, yang mana win percentage dia 80%, 90% win, itulah yang saya sharekan dengan you all. Okay, saya tak share benda-benda yang mengarut ni. Okay, lepas tu saya pula tak share benda-benda buat-buat kepala tau, buat-buat pandai kan, buat-buat bijak, buat-buat cerdik kan. Tak, saya tak share benda-benda macam tu. Alright. Jadi okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah oscillators dan moving average. Apakah itu oscillators? Apakah itu moving average? Alright, dia mudah, very straightforward. Moving average adalah benda, sebenarnya saya boleh habiskan live ni dalam 2 minit je. Okay, betapa mudahnya sebenarnya untuk anda faham apakah itu moving average, apakah itu oscillators. Okay, moving average selalunya diguna pakai untuk follow trend. Okay, moving average diguna pakai untuk follow trend.
Alright, moving average ni selalu muncul dekat mana? Moving average ni selalunya dia muncul dekat dalam price punya charts. Alright. Bila saya cakap tentang bila buat okay. Ya, buat kepala tau. Okay, tak, saya belajar dekat Perlis 3 tahun. Jadi bolehlah sikit-sikit cakap macam orang sana sikit kan. Alright. Okay. So macam mana you nak identify itu adalah moving average, itu adalah oscillators. So moving average adalah lebih kepada sifat dia lebih kepada trend following, untuk anda follow trend. Okay. Itu point pertama untuk moving average. Alright. So moving average selalunya dan kebiasaannya dia diguna pakai dekat mana? Dia diguna pakai dekat, sekejap. Okay. Saya buka saya punya ni sekejap. Right, moving average selalunya diguna pakai dekat dalam charts, harga punya range. Bermaksud segala apa benda yang ada dekat dalam charts. Macam contoh macam ni. Yang ni salah satu contoh moving average, yang mana ini dipanggil okay, yang mana yang moving average ni ini dipanggil moving average lah. Right, tapi moving average dia ada macam-macam jenis. Yang you all mungkin biasa dengar hanyalah MA atau EMA, EMA ataupun MA. Jadi yang ni bukan MA, ini bukan EMA, ini namanya BBI, bullish bearish indicator. Okay, ini adalah bullish bearish indicator. So inilah dia, bullish bearish indicator. Ini salah satu contoh moving average. Alright, moving average yang standard yang selalu diguna pakai adalah moving average. Nama dia memang moving average lah. Ataupun short form dia MA. Ni dia, line-line merah. So BBI warna hijau. Okay. Lepas tu kita ada banyak. Dia ada banyak macam-macam jenis. So we have kita ada EMA. Alright, exponential moving average. Okay, kita ada EMA. So anything yang bila you tekan indicator tu dia appear dekat area pricing ni, that is moving average. Okay. So that is moving average lah sebenarnya. Right, this is moving average. Segala apa yang ada dekat dalam chart harga itu adalah moving average. To keep things simplified. Maksudnya apa you tekan je kan, dia keluar, you tahu ini adalah jenis moving average. Dan secara umumnya moving average ni diguna pakai untuk you follow trend. Semudah itu je. Untuk you follow trend. Macam mana you nak follow trend? Contoh macam sekarang ni kita guna EMA. Right, dia ada formula dia apa semua. Ini contohnya. Contoh you guna EMA. Selagi harga itu berada di atas line merah ini, bermaksud itu masih lagi bullish dan you boleh layan. Okay. Contoh kalau ni saya pasang BBI. Selagi dia masih berada di atas line merah, dia bullish. Jadi layan. Okay. Tapi boleh ke guna pakai moving average untuk buy and sell signal? Boleh. Tapi kebiasaannya lambat. Okay, kebiasaannya lambat. Okay, moving average kebiasaannya lambat lah. Alright. Yang kedua adalah oscillators. Apakah itu oscillators? Oscillators ni adalah indicator yang you guna pakai untuk you identify market extreme. Market extreme ni maksud apa? You nak tahu adakah ini kemuncak paling tinggi ataupun adakah ini bottom dia. Okay. Jadi untuk you mencari, untuk you identify the market extreme dekat mana, you kena gunakan indicators yang dipanggil oscillators. So oscillators ni bentuk dia macam mana? Oscillators ni bentuk dia semuanya, bila you klik je, dia buka dekat bawah. Okay. Dan selalunya oscillators ni sangat-sangat berguna waktu market tak ada trend. Maksudnya apa tau? Maksudnya waktu market tak ada trend ni, contoh macam mana tau? Contoh keadaan pasaran beberapa minggu yang lepas yang mana semua orang cakap kangaroo market. Market lompat-lompat, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Sebenarnya waktu itulah waktu terbaik untuk anda menggunakan oscillators. Get me? That is how I make money during market kangaroo. Okay? Come on lah, kita catis babe. Okay? So that is how I identify market extreme lah. Alright. Menggunakan oscillators. Dan oscillators ni maksudnya bila you tekan je dekat you punya, let's say you pakai apa-apalah kan. Contoh macam saya ada template stochastic.
So nampak, ini semua jenis-jenis stokastik yang saya pakai. So benda yang muncul dekat bawah daripada harga, ini adalah oscillators. Alright. Kegunaan dia untuk saya identify market extreme. Okay. Macam mana saya nak identify market extreme? Contoh macam ni. Alright. Macam ni dia bagi tahu ada buy signal dekat sini. A day before ada buy signal dekat candlestick. Alright. Jadi kat sini saya dah boleh buat keputusan nak beli ataupun tidak. Jadi kalau saya beli, saya untung naik. Nampak? Bila market sideways, dia nak turun, dia dah bagi signal. Market nak turun. Nampak? Maksudnya oscillators ni diguna pakai, dia paling efektif diguna pakai bila mana keadaan pasaran sideways ataupun kangaroo lah. Alright? Kangaroo ni terma baru je. Tapi previously adalah sideways. Sebenarnya market kangaroo tu adalah market sideways. Okay? Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Dia tak ada clear trend. Okay? Dia tak ada clear trend. You boleh tanya lah student investor masa kelas. Within 3 minutes, I can make 2-3% easy. Alright? Saya boleh cakap, harga ni, dia akan jatuh balik. You masuk harga sekarang, reach harga ni, dia akan patah balik. Memang jadi. Okay? Saya bukan... Inilah, siapa yang pernah live trade dengan saya, dia tahu. Bukan saya tak reti. Nak live trade, bukan saya tak reti nak buat 1 minit 2-3%. Tak, bukan. Okay, saya reti. Bukan saya tak reti. Alright? Cuma it's just that I opted untuk berniaga. Alright? Untuk capai apa yang perlu saya capai lah. Okay? Jadi bermaksud menggunakan benda-benda ni, you boleh buat keputusan dengan lebih cepat. Bermaksud you identify dekat sini, sini dah ada signal buy dah ni. Dekat sini. Sini dah ada signal buy. Sini ada signal buy bila you guna oscillator sebab this is considered market extreme. Market extreme. Maksudnya, market extreme ni maksudnya you biasa dengar terma-terma, overbought, oversold. Tu adalah terma-terma diguna pakai menunjukkan itu adalah market extreme. Keadaan pasaran berada pada paras ekstrim. Okay. Jadi ni dia. Ini dia cakap memang oversold dekat sini dan dia reverse untuk dia naik semula dan dia naik. Alright. Dan hari ni apa yang berlaku dekat saham VIS? VIS harga dia naik pada hari ini siap breakout. Tetapi dia masih lagi belum duduk dekat kawasan overbought. Masih belum capai ekstrim. Oscillators ni cakap dia belum ekstrim lagi. VIS breakout tadi petang. Tengah hari tadi breakout. Sorry, bukan petang. Okay. Dia tak cakap pun lagi VIS ni duduk dekat kawasan ekstrim. Bermaksud VIS boleh terbang lagi. Ini yang dimaksudkan oscillators. Kalau you buka oscillators ni, right? Kalau you buka oscillators dekat saham-saham glove, I believe market extreme kau-kau ni, you see? Sini dia dah indicate market dah overbought. Anytime akan jatuh. Alright? Dia cakap dah anytime aku nak jatuh ni, kau standby je lah. Okay? Even kalau you tengok candle berderet-deret macam ni pun sepatutnya you standby nak jual. Bukan you mengharap tiup dia naik. Okay? Tapi dekat sini dia dah indicate this is overbought. Dan dia jatuh. Given that dia cross jatuh daripada range 80. Maka jatuhlah saham tersebut. Okay? Dia bagi signal bila ni tuan-tuan dan puan? Dia bagi signal hari Isnin yang lepas. Okay? Hari Isnin dia dah bagi tahu aku nak turun dah. Okay. Tetapi dia ada downside dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ini saya tunjuk benda yang indah-indah belaka. Kita swap yang sedap-sedap dulu. Yang pahit-pahit kita bagi kemudian. Sekarang ni yang masuk dia punya pahit pula lah. Pahit dia bila menggunakan oscillators nampak macam maksudnya dia bagi signal lebih awal. Itu memang semua orang gila lah nak guna oscillators kan. Sebenarnya oscillators tak boleh diguna pakai hanya menggunakan oscillators semata-mata. Keputusan tidak boleh dibuat menggunakan oscillators semata-mata. Okay? Oscillators dia mesti complement dengan moving average. Maksudnya you kena mix and match dengan moving average. Maksudnya you tak boleh totally depend on oscillators semata-mata. Kena gabungkan dengan moving average, kena gabungkan juga dengan baik line chart ataupun candlestick. Sebab
asas technical analysis apa benda? Apakah indikator paling powerful dekat dalam technical analysis? Jawapan dia price, price dan price. Dia tak ada cakap pun stochastic, moving average, EMA, BBI, Ichimoku Kinko-hyo. Okay, dia tak cakap. Dia cakap price, price and price. Right? Jadi confirmation semua you kena bergantung semula kepada price. Right? Bermaksud dia tak ada holy grail lah. Dia tak ada holy grail. There's no such thing benda yang you guna confirm untung. Tak ada. There's no such thing. Right? Sebab apa? Sebab oscillators ni kebanyakan masa adalah oscillators ni adalah kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai leading indicator. Most of the time. Leading indicator ni bermaksud dia bagi signal dulu sebelum price tu berlaku. Maksudnya dia dah buat calculation apa semualah. Dia buat prediction. Jadi dia jadi leading indicator. Dan apa kelemahan leading indicator ni? Dia bagi you false signal. Dia bagi you signal palsu. Contoh yang berlaku dekat sini. Dia cakap this is overbought, nak jatuh. Tapi dia tak jatuh. Right? Dia tak jatuh. Instead dia sideways. Okay? Nampak? That is how oscillators works. Dia bagi you, sometimes it can give you, dia boleh bagi you false signal. Okay? Tu downside untuk oscillators. Downside pula untuk moving average, dia bagi signal lembab. Dia lambat bagi signal dekat you. Okay? Tu downside moving average pula, dia lambat bagi signal. Okay? Jadi untuk selamatkan diri, tu sebab you kena pilih. Maksudnya you kena mix and match. Okay? Student investor masterclass saya dah ajar macam mana nak mix and match yang sesuai. Okay? Yang sesuai. Oscillators dan moving average macam mana yang sesuai untuk diguna pakai. Okay, saya dah bagi tahu. Dan at the end of the day, macam Tuan Rashidi, saya tak tahu dia tengok ke tak live kita pada malam ni. Petang tadi dia ada. Tuan Rashidi dia boleh, sekarang ni dia beli. Dia tak tanya saya dah bila boleh jual. Okay? Dia sekarang ni dia yang tolong jawab. Relax lah, benda atas awan lagi babe. Benda atas line lagi babe. Dia tengok benda ni je. Sebab trend following. Alright, ingat, trend is your friend until the end when it bend. Kan? Jadi layanlah trend menggunakan moving average. Okay? Dia standby untuk jual waktu bila dia nampak oscillators dia dah bagi signal macam nak jual. Jadi dia standby. Okay? Jadi itulah cara bagaimana indikator diguna pakai. Hari ni baru introduction apakah itu indicators. Okay? Jadi indikator ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah oscillators, yang kedua adalah moving average. Moving average lebih kepada trend following, oscillators dia lebih kepada mencari market ekstrim. Dan moving average bagi signal yang lambat, right? Dia bagi signal yang lambat. Oscillators dia bagi signal yang cepat. Bila dia bagi signal yang cepat, bermaksud most probably dia akan bagi false signal, signal yang tak tepat. Okay? Dan maka tergoleklah anda. Okay? Jadi itulah dia. Macam Tuan Daniel, dia suka guna parabolic SAR. At one time I really love parabolic SAR. Right? Nampak? At one time saya guna benda ni je dan jadi duit. Selagi bulat ni dekat bawah, you layan je lah. Saya pernah tunjuk ke orang, you trade macam ni, macam ni. Dia tak boleh brain babe. Dah lah line, titik, volume pun tak ada. Guna menatang ni, menatang benda ni. Okay? Macam ni. Alright. Untuk case K1, apa yang berlaku? Contoh. Okay, K1 nampak SAR dia masih lagi dekat bawah. Dia masih lagi belum oversold. Belum oversold babe, walaupun tak ada volume. Belum oversold, lama gila babas. Alright. You tengok dekat sini. Right, this is parabolic SAR. Sorry. Lupa screen. Okay. This is parabolic SAR. Selagi dia dekat bawah. Dulu saya pernah buat macam ni, orang cakap saya gila. Mana orang boleh pakai benda ni? Okay. Saya pakai benda ni, guna parabolic SAR. Orang tengok kan, orang macam, apa benda yang you tengok? Benda ni, bulat-bulat ni je. Selagi bulat ni dekat bawah, saya layan.
Okay. Sekarang K1 dekat mana? K1 masih lagi belum habis lagi dia punya oversoul. Right, dia belum habis lagi oversoul dia kat sini. Belum habis lagi ni, lama ni oversoul dia ni. Right, belum habis lagi. So, itulah dia sebenarnya. Okay. You have to ni lah, mix around. You kena cuba try test error lah semua benda. Okay. Pernah bagi false signal? Pernah, bukan tak pernah. Okay. Pernah, bukan tak pernah bagi false signal. Okay. Contoh macam ni. Ni. Contoh yang macam ni. 1, 2, 3, 4. Tiba dia. Dia naik balik. Right. That's how it works. Okay, dekat sini. Contoh. Nampak? 1, 2, 3. Mana? 1, 2, 3, 4. Lepas tu jatuh. Kan, cakap dia dah cakap 1, 2, 3, 4. Dia dah jatuh kan. Lepas tu you jual, tiba the next day dia naik balik. Pernah juga. Alright. There's no such thing as perfect method. Okay. So far yang paling bagus pun saya pernah dapat somewhere around 90% lah menang. 90% menang tu you dah dapat score A lah. Right. Kalau sekarang ambil SPM you dapat A+. Kalau 90% kan, you dapat A lah. Okay. So far. Tapi mostly yang saya kongsikan rata-rata adalah 70, 80 or 70 above percent chances tu you menang. Okay. Tapi at the end of the day, yang mana you paling selesa untuk you pakai. Okay. Tu cerita dia. Alright. Jadi cukup untuk malam ni. Okay. Ngam-ngam pukul 10.10. Saya dah live dalam 20 minit. So yes, cukup untuk kita punya live pada malam ini. Okay. Esok baru kita masuk. Hari ni baru pengenalan. Okay. Baru pengenalan. Belum lebih detail lagi. Alright. Okay. Jadi itu saja untuk live kita pada malam ni. Dan anyway, tu je lah untuk malam ni. Okay. MA berapa yang sesuai dia guna pakai? Tunggu je lah. Kalau saya share. Kalau tak share, tak share. Okay. Tapi sebab dekat sini saya ajar you teori. Okay. Mempraktikkan dia tu up to you macam mana you nak praktikkan. But saya akan tunjuk contoh cara untuk praktikkan dia juga. Okay. Sebab there's no such thing as yang terbaik. Moving average tak ada yang terbaik. Awal-awal saya guna moving average, saya guna 200. Ada masa saya guna 50. Ada masa saya guna 21. Alright. Jadi itulah dia. All time high, apa indikator yang paling best untuk pakai all time high? Jawapan dia candlestick. Okay. All time high indikator apa yang nak pakai? Candlestick. Kalau you gunakan oscillators, tengok dekat all time high, confirm oscillators tu dia akan tunjuk overbought. Okay. Tu dia. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi pada hari ni hari Rabu esok. Okay. So kita jumpa lagi pada malam esok jam 9, 9.30 macam tu lah saya akan update. Alright. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. Dan terus menerus kongsi, ajak kawan-kawan masuk belajar percuma bib. Okay. Ajak kawan-kawan masuk. Okay, kalau dia segan-segan bagi link YouTube je. Senang. Cakap kau subscribe je yang ni. Kau tengok berjuta kali pun tak apa. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk malam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.